Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertemu walaupun secara dalam talian. Ada beberapa masjid surau telah memulakan pengajian secara di alam nyata, bukan lagi di alam maya, tetapi tetap berselawat banyak kepada baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kesyukuran ini tahniah kepada seluruh pengurusan Masjid Al-Mu'minun Subang kerana sedaya upaya walaupun kuliah di sesi petang seperti waktu ini tidak lagi ada kebenaran di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, baru ada kebenaran untuk kuliah maghrib, kuliah subuh dan kuliah duha. Sedangkan jadual Ustazah Zai di Masjid Al-Mu'minun Subang adalah pada setiap Khamis yang keempat jam 3 petang. Maka pihak pengurusan masjid AJK Muslimat tak mahu melepaskan masa ini, kita tetap mengadakannya secara online. Tabarakallah, semua kita insya-Allah, orang yang mahu insya-Allah dia tetap akan mendapat ilmu walau dalam apa cara sekalipun. Maka bukalah seluas-luasnya, lapangkan dada-dada kita, ikhlaskan hati untuk apa kita berada di medan ilmu ini walaupun melalui dalam talian, semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada kita dalam taman-taman syurga, dipandang seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang bersungguh-sungguh sedang melangkah ke medan jihad. InsyaAllah dianugerahi syahid kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi mana kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu-ilmu Allah yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada hari ini. Hari ini dalam kitab 50 ciri-ciri munafik, 50 tanda orang-orang munafik di Masjid Al-Mu'minun Subang. Para jemaah yang Ustazah rindui sangat-sangat boleh rujuk muka surat 59, 59, 60, 61 sampai 62. Seperti kebiasaan kita di dalam kuliah, Ustazah akan mengambil 1 hingga ke 3 tajuk daripada kitab ini. Tetapi pohon ampun maaf kerananya bukan semua kawan-kawan kita yang hadir ke kelas dapat mengikuti secara online. Jadi Ustazah menghormati sama ada orang yang pernah hadir ke dalam kelas ataupun pertama kali join secara dalam talian ini, dia akan mendapat ilmu yang insya-Allah tidak akan ada ruginya. Maka 3 tajuk pada hari ini dalam kitab ini Ustazah compile jadi satu dengan bunyi tajuk tenang, hidup tenang tanpa hutang. Hidup tenang tanpa hutang. Sebab orang yang dikejar, diburu oleh hutang, hidupnya penuh dengan hutang, susah nak merasa tenang walaupun nampak macam senang. Jadi apa matlamat hidup kita? Insya-Allah sebelum matinya kita nak melangsaikan semua hutang-hutang kita. Hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang barakah kepada kita. Hajat ini, azam ini terkabul sebelum kita meninggalkan dunia ini. Maka dapatlah kita mati dengan qalbun salim, pergi dengan tenang. Kerana apa? Kita tidak berhutang dengan sesiapa pun. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, muka surat 59, pengikut kepada kitab ini, dia berbunyi tajuknya menangguh pembayaran hutang. Jadi Ustazah mengajak semua untuk menekuni apa isi kitab ini. Seseorang yang berhutang
adalah wajib membayarnya mengikut hukum Islam. Asal namanya hutang, wajib untuk kita membayar. Ingat, untuk kita tidak melupakan akan hutang kita sama ada banyak ataupun sedikit, apa pesanan Allah dalam Quran? Perhatikan surah Al-Baqarah di penghujung sebelum kita bertemu dengan beberapa ayat yang terakhir. Buka surah Al-Baqarah, ayat mana yang paling panjang satu muka surat. Masya Allah, rupa-rupanya Allah mengingatkan tentang hutang. Asal kita buat hutang, asal kita cipta hutang, asal kita setuju untuk berhutang, jangan buat-buat lupa dengan cara tulislah akan hutang kita. Sebab itu hutang rumah kita, hutang kereta kita, tak payah tunggu setahun tak bayar, 3 bulan saja tak bayar, dah datang dah surat-surat peringatan. Jadi bila kita berhutang dengan mana-mana manusia, kita dah siapkan dah buku, kita menulis catatan-catatan hutang kita. Apa jujurnya pengharapan kita? Bila kita mati belum sempat melangsaikan hutang-hutang tersebut, waris kita, anak-anak kita, pasangan yang kita tinggalkan akan menggunakan harta peninggalan kita sebelum diagih-agihkan, itulah untuk melangsaikan hutang. Namun kita berahsia dalam hutang, kita tidak mencatat, kita tidak meninggalkan pesan, kita rasa macam lepas orang-orang di sekeliling menikmati harta peninggalan kita, tetapi mereka tidak tahu bahawa si mati sepertinya berada di awang-awangan, susahnya untuk diterima akan roh itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada hutang yang sengaja. Ini cerita sengaja tak mahu dibayar sebelum tarikh kematiannya. Dia mampu tetapi sengaja tak mahu membayar. Ini yang paling kita risaukan. Baik muslimin muslimat yang mengikuti kuliah online ini pada hari ini, kita tengok. Oleh itu, orang yang mempunyai harta atau mampu membayar hutangnya, mempunyai harta dan mampu membayar hutangnya, tetapi sengaja melambat-lambatkannya atau tidak mahu membayarnya. Ini cerita dia punya harta, dia mampu membayar hutang, tetapi memilih melambat-lambatkan, menangguh-nangguhkan, dan di dalam hati ni bahkan sengaja tidak mahu membayarnya dengan macam-macam persepsi. Mungkin dia kata, alah orang tu tak minta lagi. Mungkin dia kata kalau aku tak bayar hutang dia, dia masih lagi kaya raya, masih lagi boleh makan. Ini kita bersangka-sangka. Sedangkan bila kita berhutang dan kita mampu, kita disuruh oleh agama Allah untuk cepat-cepat membayar hutang tersebut. Jadi isi kitab ni cukup cantik untuk kita faham. Oleh itu, orang yang mempunyai harta atau mampu membayar hutangnya, tetapi sengaja melambat-lambatkannya atau tidak mahu membayarnya, maka perbuatan ini adalah amalan orang-orang munafik dan dibenci dalam Islam. Wa na'udzubillah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, Ustazah Zai suka membacakan kitab ini di mana-mana pengajian kerana adalah perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan kita dan kita merasa sentap. Ustazah baca dalam isi kitab ini terasa sentap dalam hati. Tuhan, ada tak kita ni buat, kalau hutang rumah, hutang kereta, ada perjanjian bagaimana bila kita mati nanti, kan ada perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi hutang yang mungkin kita rahsiakan, hutang kita dengan adik-beradik, dengan saudara mara, asal namanya hutang, mesti dibayar. Apatah lagi bila kita mampu dan kita sedang berharta. Maka kita berada hari ini pada 2 Zulhijjah. Kemarin sebelum datangnya 1 Zulhijjah semalam, Ustazah telah mewar-warkan di mana-mana betapa hadis Nabi SAW suruh kita meraihkan 1 hingga 10 Zulhijjah. Malam yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang beriman adalah 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan.
Subhanallah. Semoga semua kita dapat menikmati barakah Ramadan. Tetapi sahabat radhiyallahu anhum selesai berRamadan, yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tak bolehkah engkau minta kepada Allah untuk Ramadan sepanjang tahun? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat satu perkara tanpa pesan wahyu daripada Allah, tak mengikut hawa nafsunya. Jadi apa yang dinanti setelah Ramadan itu berakhir oleh sahabat radhiyallahu anhum, itulah bulan ini, yakni 10 hari pada bulan Zulhijjah di pengawalannya. Kita berada pada hari kedua. Yang tak mampu menambah-nambah amal salihat dengan berpuasa, anda tak berdosa. Tak berdosa pun jika tak berpuasa. Tetapi cari apa amalan. Oh, kita sedar kita ada hutang. Pilihlah antara 1 hingga 10 Zulhijjah contoh untuk kita buat kebaikan. Jangan lagi bertangguh. Pilihlah antara waktu ini, sebab kita mampu, kita tak tahu bila ajal menjemput tiba. Maka berazamlah dalam 10 hari Zulhijjah ini, antara amal salihat yang kita nak buat adalah melaksanakan, melangsaikan hutang-hutang kita dengan mana-mana hamba Allah. Dan bila kita menyebutkan amal salihat, kerana apa nak pilih pada waktu-waktu yang penuh kemuliaan? Bukan kita bertuhankan Zulhijjah itu, tetapi kerana ada saranan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan amal soleh. Perbanyakkan amal soleh. Betul dengan Quran, betul dengan sedekah, betul dengan puasa bagi yang mampu. Dan amal soleh juga adalah menyegerakan pembayaran hutang. Muslimin muslimat, semoga itulah sifat kita yang mengaku beriman kepada Allah. Kita tak mau dikategorikan sebagai orang munafik. Ada 50 ciri orang-orang munafik dalam kitab ini. Ciri yang ke-24 adalah menangguh pembayaran hutang. Bukti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah. Orang berhutang tak salah. Orang yang memberi hutang, anda mulia di sisi Allah. Kerana anda niat untuk membantu, memberi hutang, memberi pinjam, mulia di sisi Allah kerana niat kita untuk membantu saudara kita yang dalam kesusahan. Jadi, wahai anda yang ditolong ketika dalam kesusahan, bila mana anda mampu, bila mana anda telah berjanji pada awalnya, berhutang sekian banyak, berjanji untuk membayar pada sekian tarikh. Andai tarikh yang dijanjikan itu kita tak mampu melangsaikan, jangan lari dari hutang. Paling kurang bertemulah dengan orang yang telah kita berjanji itu. Minta maaf, sepatutnya hari ini kita melangsaikan hutang. Tetapi kerana kita ada kekangan, halangan, tak mampu melangsaikan, pohon minta maaf sangat-sangat kalau menyusahkan. Boleh tak kita deal tarikh baru pula? Kerana apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan menambah-nambah dosa. Menangguhkan hutang, kalau kita dalam keadaan berharta dan mampu, ini seolah-olah kita mengambil, memakan harta orang lain dalam keadaan yang salah. Sebab apa? Walaupun orang yang memberi hutang itu tidak meminta semula haknya pada tarikh yang ditetapkan, kita seharusnya mencari dia dengan pohon ampun, maaf, dan menanam, berazam, berjanji yang baru bila agaknya kita boleh langsaikan. Paling kurang kawan itu tidak ternanti-nanti kerana punya bicara yang mulia daripada kita yang berhutang. Ini perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah tak bagi kita menggunakan harta dengan cara yang salah, cara yang batil. Sengaja dengan harta itu ingin menyakiti orang lain. Sakit bila apa harta keuangan yang kita ada dihutangi oleh orang lain, dengan sengaja tidak mahu membayar semula hutang tersebut. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bersambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa mengambil harta orang yang ia bermaksud merosakkannya. Ada orang bermaksud merosakkan macam ni. Tak apalah nak pinjam duit dengan si Fulan. Sebab si Fulan tu tak pernah berkira. Si Fulan tu berhati mulia. Si Fulan tu baik sangat. Tak pernah minta balik duit yang kita pinjam dekat dia. Jangan kerana orang itu berdiam sahaja, tak pernah bertanya, tak pernah meminta kepada kita, kita mengambil kesempatan, khawatir di sisi Allah anda dipandang sebagai orang yang bermaksud merosakkan. Yakni memang punya niat tidak mahu membayar hutang. Niscaya atlafahullah. Allah akan merosakkannya. Ingat ya. Masya Allah, meremang bulu roma muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang yang memberi pinjam, dia mulia di sisi Allah. Memang dia tak minta dengan kita, dia tak tekan kita kadang-kadang. Sebab mungkin dia segan. Kadang-kadang orang yang memberi hutang ni pula terasa macam saya, rasa macam saya pula meminta sedekah ustazah. Kita pula yang kena minta kat dia. Padahal dia dah janji dah nak bayar sekian-sekian. Masya Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Dia punya niat untuk tidak membayar, orang ini telah merosakkan saudaranya sendiri. Berhati-hati, bila mana anda merosakkan saudaramu, Allah memandang insan mulia yang memberi pinjam tadi itu, anda akan dirosakkan oleh Allah. Kerana apa? Orang beriman adalah kekasih Allah. Allah takkan biarkan kekasihnya disakiti. Maka orang yang mulia hatinya memberi pinjam, tapi tidak menekan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Bahkan kita sebutkan kalaulah dia dalam tahu keadaan kawan ini dalam kesusahan, dia boleh melapangkan dadanya dengan menghalalkan. Tetapi kita jenis manusia yang suka mengambil kesempatan. Dia tak membalas. Sakitnya dia ditahan duit dan harta dia, dia tidak membalas. Tetapi ingat, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang alim maha mengetahui. Bukan sahaja yang kita cakap di lisan, bukan sahaja yang kita sakiti dengan tangan dan kaki kita, tapi kita baru berniat di dalam hati untuk menyakiti orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Atlafahullah. Allah akan merosakkannya. Setakat kawan, sedara, manusia merosakkan kita, mungkin kita masih boleh ni nak defend diri macam mana, nak cari tempat perlindungan macam mana. Tapi kalau Allah telah merosakkan kita, khawatir rezeki yang kita cari hilang barakahnya. Maka bila Allah tidak memberkati rezeki, himpunlah banyak mana setinggi gunung, sebesar gunung, Allah tidak merahmati, Allah tidak memberkati, itu cara Allah merosakkan kamu. Sebab tu kita penat mengejar dunia seperti mana kita meminum air dari lautan. Tak hilang rasa dahaga, bahkan bertambah haus. Minta maaf. Ini yang kita khawatiri, ini yang kita takut. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, jadikan tajuk yang ke-24 daripada kitab 50 tanda-tanda orang munafik sebagai satu pengajaran yang sangat besar. Orang yang berhutang tak salah di sisi agama Allah, tetapi orang yang sengaja tak mahu membayar hutang, ini sangat salah di sisi Allah. Apatah lagi dalam keadaan dia mampu dan berharta. Maka carilah orang yang kita hutangi. Pohon maaf sungguh-sungguh, dulu janji hutang 1,000, nak langsam bayar 1,000, tapi tak sangka ada kekangan rezeki kepada kita, ada halangan. Temuilah dia. Boleh tak tuan? Boleh tak abang? Boleh tak kakak? Saya janji nak bayar langsam 1,000, tapi saya ada halangan. PKP kena buang kerja pula, tapi saya bukan sengaja nak lari. Boleh tak tiap bulan saya bayar RM100? InsyaAllah 10 bulan habis. Mungkin kawan tu bersetuju, tak apa, asalkan RM100 setiap bulan, 10 bulan selesai. Tak mengapa walaupun tak langsam 1,000 daripada engkau tak bayar langsung. Kita tak ada komunikasi, kita tak minta pertolongan daripada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam beku, jumut, tak tahu nak minta tolong dengan siapa lagi. Maka tolong temui orang-orang yang kita hutangi.
Jangan sengaja tak mau membayar dan menambah menyakitkan hati saudara kita. Semoga Allah redha akan kita, terkeluar kita daripada ciri munafik yang ke-24, insya-Allah. Kerana munafik ini adalah orang yang tanpa sedar sebenarnya dia telah memusuhi Allah. Bagaimana kita nak ke syurga Allah bila pemilik syurga itu sendiri kita musuhi? Wa na'udzubillah min zalik. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, kitab ini ringkas. Insya-Allah ada satu ayat Quran, ada satu hadis, kita dah boleh faham dah. Tapi kenapa Ustazah memilih tajuk khusus pada petang ini, tenang, hidup tenang tanpa hutang? Bukan saja duit yang kita hutangi, tetapi bagaimana cara kita mencari rezeki. Semoga menjadi pelajaran bagi Ustazah yang bercakap, bagi anda yang mendengar. Kita pergi kepada tajuk yang ke-25, itulah menipu dalam jual beli. Menipu dalam jual beli. Mungkin boleh kaya raya, tetapi hidup takkan tenang. Sebab tu, apa tajuknya tadi? Hidup tenang tanpa hutang. Dalam jual beli, hutang pun tak salah. Kita fahami dengan isi kitab. Perbuatan menipu dalam urusan jual beli adalah melibatkan amalan timbang atau sukat. Timbang, dalam kita berjual beli, apa sahaja yang kita beli itu melibatkan timbang atau sukat sesuatu barangan yang tidak mencukupi kadarnya. Kita timbang, musim apa sekarang ni? Tengok rambutan banyak, mata kucing banyak, selain daripada durian lah kita tengok. Muslimin muslimat dirahmati Allah, telah naik liur Ustazah ni. Jadi kita nak sebutkan apa? Timbang rambutan, orang nak beli sekilo. Okey, sekilo. Tanpa kita sedar, kita keluarkan sebiji. Orang tak sedar kalau setakat sebiji rambutan kita ketepikan. Kurang sebiji untuk cukup sekilo. 10 orang yang membeli pada hari itu, kita telah kononnya berjimat dengan 10 biji. Orang tu balik rumah tak nampak pun, kecualilah kita ambil setengah kilo. Memang orang tu nampak, tadi beli sekilo, tapi kenapa ringan sangat ni? Tapi kalau sebiji, kita ambil daripada sukatan itu sebiji, 10 orang, 100 orang yang membeli. Kita sebagai penjual rasa macam untung aku ni. Daripada 100 biji rambutan tadi tu, dah dapat berapa kilo lagi. Nampak untung pada zahirnya. Tetapi Allah memandang kamulah manusia yang paling rugi kerana telah menipu dalam jual beli. Maka kita teruskan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa katanya? Menipu dalam urusan jual beli adalah melibatkan amalan timbang atau sukat sesuatu barangan yang tidak mencukupi kadarnya, atau menjual barangan yang rosak atau cacat. Kita dah tahu dah sebagai penjual, buah jenis macam ni memang balik rumah kompom lah rosak. Kecualilah kita tak tahu, memang kita tak tahu, bukan berniat menipu. Perkara 25 menipu dalam jual beli, maknanya dia ada niat untuk menipu. Faham ya muslimin muslimat? Kan innamal a'malu binniyat. Kan Allah itu, innallaha alimum bizatis sudur. Tahu apa yang ada di dalam dada, bukan tahu yang ada di zahir macam kita. Tahu apa yang ada di dalam dada. Allah tahu niat kita ini, Masya Allah. Niat kita ini memang untuk menipu. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang seperti ini, kita tak bercakap tentang orang yang tak berniat menipu. Dia memang berniat nak jual buah ni manis kak, dah siap asingkan buah 3 hari lepas saya jual sebelah kiri ni, ini lebih murah. Ini cara meniaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi asingkan mana buah yang elok, mana buah yang tidak elok. Masya Allah. Yang elok, orang pun sudi untuk membeli dengan harga yang sedikit mahal. Kenapa yang ni lebih murah? Kerana buah ni dah lebih 3 hari, mungkin balik rumah ada buah yang tidak elok. Tetapi kalau si penjual sengaja mencampurkan buah yang sudah seminggu, 3 hari masuk pada buah yang baru sampai, beli stok baru hanya sedikit, sampai kepada orang yang membeli berapa biji saja yang elok, rupa-rupanya kebanyakannya yang tidak elok. Penjual ada niat untuk menipu. Anda tunggu. Okay? Perhatikan kata isi kitab. Perkara yang merosak atau cacat kepada barang yang dibeli tadi
akhirnya menimbulkan tidak puas hati atau mengecewakan pembeli. Si pembeli jadi tak puas hati, jadi kecewa. Perbuatan ini adalah haram dalam Islam dan akan mendapat laknat Allah. Na'udzubillah. Perbuatan ini haram dalam Islam. Kita tahu perkara haram tinggal, suka tak suka tinggal. Kerana perkara haram, perkara yang Allah kata jangan buat, dan akan mendapat laknat Allah. Bila disebut oleh kitab akan mendapat laknat Allah, kita nak balik bertemu Allah dengan himpunan amal yang macam mana lagi? Kita persembahkan amal kepada Allah, sedangkan Allah melaknat kita. Wahai orang yang sengaja menipu dalam jual beli. Bukankah kita yang tahu isi hati kita ni? Allah Maha mengetahui. Orang sebelah partner bisnes kita, pasangan hidup kita tak tahu niat hati kita. Jadi ketika kita menjual, kalau kita tak ada niat menipu. Ustazah teringat almarhumah ibu Ustazah. Kadang-kadang bila beli buah-buah balik rumah, biasalah mulut manusia ni kadang-kadang, ya Allah, tak elok buah ni. Mak Ustazah simple je. Apa cakapnya, muslimin muslimat dirahmati Allah? Mungkin orang tu tak ada niat nak menipu. Orang tu bukan duduk dalam buah pun, dia tak tahu buah tu manis ke tidak. Maknanya tak payah banyak cakap, serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu dia ada niat menipu atau tidak. Kalau dia benar dengan niat menipu, dia akan berdosa dan dilaknat oleh Allah. Tetapi dia memang orang soleh, tak berniat untuk menipu, tetapi rezeki orang yang membeli itu dapat buah yang buruk. Biar dia menyumpah seranah, tetapi si penjual itu tak ada niat untuk menipu, dia akan tetap diselamatkan oleh Allah. Faham ya? Ayat yang simple, mudah, kita rujuk dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Kecelakaan besar bagi orang-orang, siapa yang celaka tadi? Orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Ayat ini Allah rujuk terus kepada orang yang menipu dalam jual beli, yang terlibat apa yang dia jual, benda yang mesti ditimbang. Contoh, kalau buah rambutan sekilo 30 biji. Contoh ya, Ustazah tak pernah meniaga, tak tahu. 30 biji rambutan sekilo. Tapi orang tu sambil dia layan sembang-sembang, manis mulut orang yang menjual ni. Sembang-sembang, nak masuk dalam plastik, dia tarik 2 biji. Dia tarik sebiji. Ini ada niat untuk menipu. Sedangkan timbangan tadi sekilo dah. Atau ada orang yang sengaja menukar. Menukar. Macam mana ya? Jarum pada timbangan itu memang ditukar. Beberapa gram sahaja. Kita mungkin tak perasan. Tetapi bila dia ada niat menipu, walaupun 10 gram, contoh sikit sangat. Kalau sudah 100 orang, berapa banyak untungnya? Anda hanya dapat duit, nampak seperti untung. Tetapi anda dicelakakan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Na'udzubillah. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Ustazah nak sebut lagi ni, sukatan. Apa yang kita sukat kadang-kadang? Bukan dalam urusan kalau dulu-dulu nak beli beras pakai cupak kan. Bukan menyukat hal itu saja. Mungkin orang yang menjual kain dikira nak beli berapa meter kah? 4 meter. Tapi kita tengok, oh siapa pakai? Sembang dulu ni sembang. Siapa pakai kak? Akak pakai ke? Tengok badan orang ni besar ni. Taklah akak nak bagi dekat mak. Oh mak sihat kak? Sihat. Mak akak badan besar macam akak ke? Ataupun kecil lagi? Oh badan mak akak kecil je. Oh kalau kecil ni kak, kecil macam mana? Kecil macam saya ada. Dia tunjuk badan. Ada lebih kurang macam adik ni lah saiz badan mak akak. Dalam hati ni kata, oh kalau saiz macam aku ni 3,5 meter cukup dah. Sedangkan orang tu nak beli 4 meter.
Maka punya sembang, kawan ni tak sedar, dia gunting kain 3,5 meter sahaja. Ada niat nak menipu dah? Ada niat nak menipu. Kawan ni bayar untuk 4 meter seperti yang dia minta tadi. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Dia ada niat nak menipu. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain. Sebagai penjual, kita kan dapat stok daripada orang lain. Pembekal hantar kat kita. Wah, bukan main dia jaga lagi. Ni aku beli 100 kilo, betul ke kau bagi 100 kilo ni? Tantang 90 kilo. Orang yang bersangka-sangka ni muslimin muslimat, kerana sebenarnya dia buat benda tu. Dia buat benda tu. Tantang kau bagi ke aku 9 kilo je kot. Aku order 100 kilo. Orang tu kata, dak, kau tak percaya, kau timbang lah. Nah, betul 100 kilo. Bahkan lebih ni 110 kilo. Tak pun, kau akan pelanggan tetap. Aku hadiah lebih 10 kilo. Murah hati orang pembekal yang bagi kat dia tu. Dia cukup jaga orang yang jual ke dia tu, pembekal yang hantar ke dia tu, betul-betul jaga sukatan dan timbangan ke tidak. Sangat jaga. Berkira sungguh. Tapi bila time dia jual pada orang lain, Masya Allah, dia cukup sembang-sembang elok. Dia bukan perasan pun. Buah rambutan yang aku ambil sebiji. Nanti boleh top up dekat pembeli yang kedua. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hati yang bagaimana? Orang tak tahu. Partner kita tak tahu. Hatta pekerja kita kadang-kadang tak tahu. Walaupun duduk sama dekat kaunter yang sama, tak nampak, tak tahu perangai buruk yang kita buat. Tetapi Allah Maha mengetahui. Rasakan debaran ini bila kita bercakap. Allah Maha mengetahui. Bila Allah sebutkan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Dia tak nak rugi. Tapi orang rugi, orang yang beli kat dia rugi, dia buat tak kisah saja. Anda faham ya? Duduk dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Allahu Akbar. Allah sebut ni dalam Quran. Biasa kita dengar, wailul lil mutaffifin. Siapa yang wail, siapa yang celaka ni? Orang yang sengaja menipu dalam urusan jual beli. Kalau orang datang ke dia untuk menjual barang ke dia punya, dia berkira takut rugi. Tetapi kalau dia menjual pada orang, dia pula yang menipu, dia tak kisah pun tentang kerugian orang tersebut. Ya, orang tu rugi, dia tak perasan. Tetapi siapa yang perasan? Siapa yang Maha Adim, Maha mengetahui? Allah. Allah takkan biarkan kekasihnya disakiti. Maka ayuhlah kita menjadi kekasih Allah di kalangan orang-orang beriman. Jangan kita menjadi orang munafik yang ciri 25 ini menipu dalam jual beli. Muslimin muslimat, bukan Allah saja cakap. Kekasih Allah, junjungan besar, penghulu syurga yang kita nak follow rapat-rapat. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Masya-Allah. Ustazah teringat hadis ringkas pendek ni ada juga dalam kitab himpunan hadis yang menghimpunkan semua yang Nabi cakap, buat ni bukan golongan aku, buat ni bukan golongan aku. Duduk dalam kitab laisa minni, bukan daripada golongan aku. Tengok ayat ni, man ghasyana falaysa minna. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa menipuku, yakni dalam urusan jual beli. Barang siapa menipuku, kita mula kata, kita tak tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tipu pembeli. Barang siapa menipuku, makna dalam urusan jual beli, maka tidaklah ia termasuk golonganku. Kenapa hadis ini menyebutkan barang siapa menipuku? Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat dengan urusan jual beli, perniagaan, bukan ketika dewasanya, hatta dalam ketika remajanya.
telah belajar berniaga sampai digelar Al-Amin, jatuh cinta akan Khadijah Al-Kubra, peniaga wanita yang sangat hebat akan jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, bukan sebenarnya orang yang menipu ini menipu si pembeli, tetapi dia sedang menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah tunjuk contoh menipu dalam jual beli. Nabi hanya menunjukkan akhlak yang benar dalam urusan jual beli. Tapi berlaku sebaliknya, maka kamu bukan menipu si pembeli, tetapi kamu sedang menipu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duk merebut redha Allah. Kita nak merebut syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika kita keseorangan berdiri ketakutan di mahsyar Allah nak dapat syafaat Rasulullah? Kalau akhlak Nabi ketika berjual beli sangat jujur, sangat amanah, tetapi kita memilih untuk menipu dalam jual beli. Tak kiralah menipu dalam urusan berniaga secara nyata. Ada orang tanya ni, berniaga secara online, yang menipu atau tidak itu orang lain tak tahu. Diri yang membuat penipuan itu mustahil tak tahu. Mustahil tak tahu. Jadi jangan disengajakan. Jangan disengajakan. Kerana sengaja menipu dalam jual beli, anda termasuk di kalangan orang-orang munafik. Na'udzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis Nabi yang sedikit panjang berbanding tadi pendek. Hadis Nabi yang sedikit panjang, Ustazah baca terjemahannya sahaja kerana kita ada satu tajuk lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa menjual barang yang cacat. Anda tak faham maksud barang yang cacat? Kita tahu barang tu dah tak elok, dah buah 3 hari lepas. Kita tahu barang ni buahnya masam. Kita tahu barang ni ada kecacatan. Barang siapa menjual barang yang cacat, di mana ia tidak menerangkannya. Maksud kita faham hadis ni, tak salah jual barang yang dah rosak, tak salah jual barang yang dah sedikit ada kecacatan. Tapi berterus terang, Kak, yang ni nak beli tak? Saya jual murah. Sebab barang dah 3 hari dah. Tapi itulah ada busuk-busuk sikit. Nanti akak balik, akak basuh-basuh, insya-Allah okey tu, boleh makan lagi. Cakap terus terang. Terangkan kepada si pembeli. Jangan menipu. Muslimin muslimat, kita gandingkan dia dengan buah yang elok, kita lagi seronok tangan orang tu mencapai buah yang tidak elok. Masya Allah, muslimin muslimat. Barang siapa menjual barang yang cacat, di mana tidak menerangkan akan kecacatan barang tersebut, maka sentiasa ia berada dalam kemurkaan Allah. Sentiasa ia berada dalam kemurkaan Allah. Allah meremang bulu roma. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Berapa banyak kita nak cakap kepada Allah, kita rasa kita dah layak ke syurga Allah, sedangkan dalam urusan kita tahu benda tu buruk, orang beli, wah seronok, untung aku hari ni. Benda cacat, benda buruk pun orang beli. Kita zip mulut kita dari bercerita ni diskaun 50%. Kenapa murah sangat bagi saya ni? Sebab ni sebenarnya buah dah 3 hari. Saya saja je kot lah, ada orang yang golongan bukan kluster kayangan, yang tak berapa nak mampu, dia beli buah lama, tak apa asalkan dia dapat merasa. Kan ada yang begitu. So tak salah menjual asalkan kita terangkan. Kalau kita buang takut membazir. Ada orang-orang miskin yang sanggup membeli dengan harga yang murah. Mungkin begitu. Barang siapa menjual barang yang cacat di mana tidak menerangkannya, maka sentiasa ia berada dalam kemurkaan Allah. Sentiasa ia berada dalam kemurkaan Allah. Selagi dia tak berterus terang, selagi dia tak minta maaf, selagi dia rasa berseronok menipu orang yang membeli, yes, benda buruk pun dia beli juga, bayar dengan harga yang sama macam buah baru, dia seronok, Allah murka padanya dalam keadaan itu. Allahu Akbar. Allah murka pada keadaan itu, dan malaikat sentiasa melaknatnya. Allah murka, malaikat laknat. Allah murka, malaikat laknat. Kita kaya raya macam mana pun, senang macam mana, kita takkan dapat tenang bila Allah murka, bila malaikat melaknat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Amal kita banyak mana sangat. Hidup kita di usia 40-an, 50-an, 60-an. Jangan pernah sombong.
Rasa macam banyak amal, tetapi amal yang diterima Allah, amal yang betul-betul bersih dengan hati yang ikhlas. Ditambah pula dengan menipu, seronok kita. Orang beli barang yang buruk, kita seronok. Anda seronoklah, tetapi Allah murka pada anda, malaikat melaknat anda. Muslimin muslimat, Ustazah nak habiskan kuliah dalam tempoh 1 jam. Ustazah nampak ada banyak soalan, tapi jauh ni Ustazah tak berapa nampak sangat. Minta maaf. Semoga poin yang Ustazah isikan di sini boleh kita buat satu khulasah. Satu tadi, kita tak mahu menipu, kita tak mahu sengaja tak membayar hutang. Kedua, kita tak mahu menipu dalam jual beli. Kerana orang yang mampu membayar hutang tetapi sengaja menangguhkan, melambatkan sampai dia mati tak sempat membayar hutang, itu ciri munafik ke-24 dalam kitab ini. Ciri ke-25, menipu dalam jual beli. Siapa munafik? Sayang-sayang Ustazah, munafik ni orang yang pasti akan dihumban ke dalam neraka Allah. Kita kan mendambakan syurga, kita kan berangan-angan masuk ke Firdausi. Macam mana pula kita seronok bila kita dah tahu, orang sengaja tak bayar hutang, tempatnya dalam neraka Allah, tapi kita masih tidak bertaubat akan perkara itu. Menipu dalam jual beli, dimurkai Allah, dilaknat oleh malaikat, tapi kita seronok. Iblis pula membisik-bisikkan, alah orang tu bukan tahu pun benda yang kau jual ni rosak. Cacat sikit je, busuk sikit je, yang lain 30 biji lagi okey. Kita pun jadi syok. Nafsu kita makin seronok. Kita semakin gairah, kita terasa macam cepat kaya, tapi barakah tak perbuatan kita. Okey, 2 ciri munafik yang Ustazah telah bahaskan. 15 minit yang terakhir, kita pergi kepada tajuk ketiga yang Ustazah nak kongsi. Ini juga sangat takut. InsyaAllah, kalau rasa penting sangat soalan anda, penghujung nanti mungkin 5 ke beberapa minit sebelum akhir, Ustazah cuba bacakan soalan. Ni jauh ni, Ustazah tak nampak. Okey, perkara yang ke-26, muslimin muslimat dirahmati Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, keramat hujan lebat ni. 26, ghasab. Ghasab, huruf ghin, huruf sad, huruf ba dalam bahasa Arab. Ghasab. Apa ghasab? Yang tak pernah dengar di kalangan kita, apa ghasab? Ghasab ni mengambil tanah orang lain tanpa hak. Ni hati-hati ya, broker-broker tanah, jutawan-jutawan tanah kan. Ghasab, mengambil tanah orang lain tanpa hak. Kita belajar hari ni apa itu ghasab. Ghasab adalah menguasai atau mengambil harta orang lain dalam bab tanah saja. Tadi benda yang disukat, benda yang ditimbang yang kita jual. Ini bab tanah sahaja. Kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ghasab adalah menguasai atau mengambil harta orang lain dalam hal tanah dengan jalan aniaya. Dengan jalan aniaya, iaitu jalan yang tidak diredai agama. Perbuatan mengambil tanah orang lain, mengambil tanah orang lain. Ni orang-orang tuan-tuan tanah, berhati-hati. Tanah kita dalam geran tertulis daripada hujung mana ke hujung mana. Sebelah tu walaupun sejengkal sudah masuk tanah orang lain. Hari ni kita belajar perbuatan mengambil tanah orang lain, atau dalam bahasa Arabnya ghasab, walaupun sejengkal adalah termasuk dosa besar dan munafik. Adalah termasuk dosa besar dan munafik. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi hasifa bihi yawmal qiyamah ila sab'i ardin. Allahu akbar. Barang siapa mengambil sejengkal tanah, yakni isi bumi ini tanah, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan tanpa hak, ambil tanah sejengkal sahaja, sejengkal saja sebab nak dirikan pagar rumah kita. Orang tuan tanah tu tak tahu, lama dah dia tinggal tanah dia.
Kita buat tak kisah saja, ambil sejengkal je pun, kan? Tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa pengetahuan tuan tanah sebelah, nescaya, Allah nak baca ni meremang bulu roma muslimin muslimat dengan molek dah. Barang siapa mengambil sejengkal tanah, yakni bumi, dengan tanpa hak tuan tanah itu, nescaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai kepada 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Mengambil sejengkal tanah, kata Nabi SAW, ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi. Berbaloi ke kita ambil sejengkal? Ini hukuman untuk sejengkal. Yang mengambil berjengkal-jengkal, yang mengambil berekar-ekar, bergaduh hanya sebab sekangkang kera tanah sahaja. Minta maaf disebutkan, muslimin muslimat dirahmati Allah, agak-agaknya berapa dalam dihumban ke dalam tanah pada hari kiamat. Allahu Akbar, muslimin muslimat dirahmati Allah. Lagi kata Nabi SAW, man ghasaba rajulan arda zulman laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa mengambil tanah orang lain, barang siapa mengambil tanah orang lain secara zalim, mengambil tanah orang lain secara zalim, macam tadi tanpa hak, menganiaya orang, mengambil hak orang lain, nescaya ia akan laqiyallah, bertemu dia dengan Allah. Dan saat dia bertemu dengan Allah, dia yakni Allah sangat murka kepadanya. Dia yakni Allah sangat murka kepadanya. Sebab tu anda hebat bila anda kaya dengan harta yang bernilai jutaan ringgit, ratusan ribu, dengan menjual tanah, mempunyai harta tanah dalam bab tanah ni lah. Ustazah tak pandailah nak ulas dalam bab tanah ni, sebab tak meniaga, tak jual beli tanah kan. Tetapi jangan sampai yang kita jadikan harta kita itu, kita merasa kaya, rupa-rupanya terambil walau sejengkal daripada tanah orang lain. Ukur elok-elok. Tiba-tiba datang orang tuntut, yang ni dah masuk kawasan tanah saya. Jangan marah dulu. Kan kita ada pihak berkuasa. Rujuk sungguh-sungguh mana kawasan tanah kita, mana dah masuk kawasan tanah orang lain. Jangan percaya sangat yang, tapi arwah mak saya kata dulu tanah saya sampai pokok kelapa ni. Kenapa kita nak ikut arwah dulu kata yang tak ada hitam putihnya? Sekarang kita generasi baru, datangkan siapa yang berkuat kuasa pada waktu itu, panggil tuan tanah sebelah. Sebenarnya sekarang ni kita buat penyelesaian. Tanah kita sampai mana? Tanah dia sampai mana? Sebab apa? Kita takut untuk dibangkitkan selepas mati. Allah yang akan tuntutkan hak orang yang kita ambil tanahnya walau sejengkal. Benda nampak macam kecil kan? Kesayangan ustazah sekalian, benda nampak macam kecil, tetapi Nabi SAW sebutkan hanya dengan sejengkal boleh dibenamkan kepada 7 lapisan tanah ke dalam bumi ketika hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Okay? Jadi siapa yang tadi ada bertanya-tanya soalan di atas sana, boleh tolong ulang semula kalau ustazah boleh ambil sedikit masa, sebab nampaknya macam ramai tadi yang tanya soalan tapi saya tak boleh nampak. Sekarang kita kedepankan insya-Allah. Muslimin muslimat, kita ulang dalam tempoh 1 jam masa. Siapakah orang munafik yang kita pelajari hari ini? Hidup kita senang, nampak macam senang. Orang kata, wow, rumah dia besar ni, wow, kereta dia banyak ni, wow, nampak macam hebat. Tetapi di sisi Allah, kamulah manusia yang menganiaya orang lain. Rupa-rupanya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Na'udzubillah min zalik. Mana yang kita nak sebutkan ni? Ukok betul-betul ya, Liza. Jangan sampai terambil tanah walaupun sejengkal. Ini kita takut. Hidup penuh cobaan dan ujian. Tanpa ilmu hanyutlah kita. Ya ustazah, alhamdulillah.
Muslimin muslimat, apa tujuan kita belajar? Tujuan kita belajar bukan untuk menuding-nuding. Ni jiran aku punya kerja lah ni. Ni saudara saya punya kerja. Tujuan kita belajar untuk memperbetulkan diri kita sendiri. Tujuan kita mengenal ilmu Allah melalui ayat-ayatnya, ayat Quran kita jumpa tadi, melalui hadis Nabi SAW, Rasulullah yang kita nak follow rapat-rapat sampai masuk ke dalam syurga. Itulah dia ilmu yang nak disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi kenapa kita tak nak ikut? Kekayaan saya ni, tanah ni ustazah, tapi itu hak orang, walaupun sejengkal pulangkan. Di akhirat nanti tanah tu sudah tidak bersama kita. Macam mana kita nak pulangkan? Di akhirat nanti yang kita menipu, jual buah, menipu segala, kita tak boleh dah pulangkan. Bumi ini telah hancur. Macam mana nanti orang yang kita zalimi itu datang menuntut kepada kita di mahsyar? Allah hanya akan tolong orang yang terzalimi ketika di dunia. Allah tidak akan menolong orang yang menzalimi. Faham ya maksud? Yang terzalimi itu siapa? Yang kita dihutangi oleh orang lain, makin kaya, nampak mewah ke sana sini, tapi sengaja tak nak membayar duit kita. Anugerahkan aku hati yang ikhlas ya Allah. Dah minta banyak kali, tetapi dia tak juga memberi. Nampak kehidupannya bukanlah susah, tetapi sengaja tak nak bayar. Kalau kita mampu, muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab daripada putus silaturahim, daripada bergaduh sana sini, kalaulah kita miliki hati yang lembut menghalalkan, Masya Allah, semoga syurga tempat anda. Tetapi kalau ada orang yang memang menuntut, minta, jangan kata orang ni bakhil, kedekut. Yang dia minta tu hak dia. Sebab tu ada orang kata sekarang ni kita yang beri pinjam pula yang macam peminta sedekah ustazah. Jadi muslimin muslimat, jangan sampai hidup kita tidak tenang dengan hutang yang keliling pinggang. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Semua orang yang kita jumpa rasa nak pinjam duit hanya kerana nak bermewah-mewah. Na'udzubillah. Okey, kita sekarang dalam fasa kehidupan yang sedikit susah. Dalam ekonomi begini, dalam PKP, kita doakan semua saudara-saudara kita, diri kita, keluarga kita dilimpahi rezeki yang barakah. Okey. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah. Oh, ini soalan ni berat ni. Kalau orang guna nama kita buat loan bank tapi kita meninggal, macam mana roh kita? Muslimin muslimat, Cik Na, Allah tahu tak siapa yang pinjam? Bukan Cik Na yang pinjam, tapi orang menggunakan nama Cik Na. Kita atas dunia susah. Ustazah dapat jumpa ramai orang macam ni, nak pergi haji tak boleh, nak keluar negara tak boleh. Di isytihar muflis, bukan hutang yang dia buat, tetapi orang gunakan nama dia. Masya Allah, besarnya dosa orang yang menganiaya saudaranya. Hutang tak nak bayar, bukan nama aku. Beraninya dia hidup atas dunia. Cik Na, di sisi Allah, bukan anda yang berhutang, orang tu yang berhutang. Jadi sampai kita mati, jangan takut. Kita buruk di dunia, insya Allah kita bersih di akhirat Allah. Kesian orang ni terzalimi. Nak pergi haji di isytihar muflis tak boleh. Nak pergi keluar negara tak boleh. Nak buat loan baru tak boleh. Kesian orang ni, dia terzalimi di dunia. Orang yang dizalimi makbul doanya, semoga syurgalah tempat dia. Kita nak tolong macam mana lagi? Sebab undang-undang dunia, nama siapa yang di atas kertas tu. Okey, baik, siapa lagi? Orang jual makanan tapi dia jual tak sama macam dalam gambar. Indah kabar dari rupa, adakah menipu juga ustazah? Sayang Cik Na, nak menipu ni tak payah libatkan orang lain. Tuan badan yang tahu. Aku iklankan benda yang macam mana, gambar macam mana. Nyatakan tak saiz dia. Kalau kita tak nyatakan saiz, hanya sebesar skrin laptop kita, wah kita nampak besar, kita pun order. Jam besar dinding kita rupanya. Sampai-sampai Allah besar tapak tangan kita saja. Anda ada niat menipu, maka termasuklah anda di kalangan wailul lil mutaffifin. Celaka anda bila ada niat menipu. Tetapi kalau dia tak bermaksud, dia letak gambar saja, mungkin dia terlupa nak bagi saiz. Faham tak maksud? Saya nak share Cik Na, saya nak share hati ni wahai para penjual. Allah tahu anda ada niat untuk menipu atau tidak.
Okey, anda ada niat untuk menipu atau tidak? Biasanya orang yang menipu ni dia memang lari. Bila orang PM tepi, saya dah dapat barang tapi kenapa kecil sangat macam ni? Dia tak akan jawab apa sebab dia tahu memang niat menipu. Memang aku sahaja besarkan gambar tu. Tetapi Cik Na, kalau si penjual tak ada niat menipu, mungkin dia difitnah jual barang macam ni. Dia tak ada niat menipu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi hari ni muslimin muslimat dirahmati Allah, bagaimana kita nak melepaskan diri? Jadilah orang beriman. Jangan jadi orang munafik. Siapa munafik dalam pelajaran kita hari ni? Yang sengaja tak mahu membayar hutang. Siapa orang munafik dalam pelajaran kita hari ni? Yang sengaja menipu. Cerita sengaja ni semuanya dalam bab niat. Okey? Sebab itu Allah sangat pandang niat kita ni macam mana. Niat kita nak buat baik tetapi terhalang. Masya Allah, asbab niat kita tadi Allah dah bagi pahala. Dan Allah tahu kita sengaja berniat. Niat aku berniat baik, tetapi juga aku berniat takkan buat nanti. Bukan begitu. Allah tahu kita berniat baik untuk melakukan kebaikan, tetapi terhalang. Tak sampai kita ke tempat untuk kita berbuat kebaikan. Allah pandang dah niat kita. Betapa Islam ni sangat baik. Ada orang berbuat dah kebaikan, tetapi bila dipuji, datanglah pula riak, ujub, takabur, batal segala kebaikan tadi. Subhanallah, patutlah kata orang-orang soleh, ada orang yang ke syurga hanya dengan niatnya. Sebab dia sentiasa berniat baik. Berniat baik walaupun tak sempat buat. Hati yang begini adalah hati yang bersih. Sebab tu berhati-hati dengan hati kita yang sentiasa bersangka-sangka buruk. Niatlah yang baik-baik, insya-Allah terhasil pekerjaan perbuatan yang baik. Hindarkan berniat bersangka-sangka yang buruk. Takut kita terjebak dengan perkara-perkara yang buruk. Bukankah Allah itu, Tuhan itu apa yang kita sangka-sangkakan? Maka sentiasalah bersangka baik dengan Allah, anda akan dapat natijah kebaikan. Jangan pernah bersangka buruk dengan Allah, khususnya dengan takdir buruk. Kerana apa kata Allah dalam Quran? Mungkin bagi kita perkara itu buruk, tetapi bagi Allah ia adalah satu kebaikan. Ada satu perkara yang kita huri, seronok sangat kita dapat kebaikan. Seronok aku. Apa yang kita minta hari ni dapat. Terlampau berseronok sangat. Rupa-rupanya di sisi Allah perkara itu tidak baik. Wa na'udzubillah min zalik. Maka perbaiki, kenali siapa orang munafik. Bukan nak jadi si munafik itu, tetapi kita nak hindar diri kita daripada bercirikan munafik. Dan semoga kita terhindar dengan bergaul, berhubungan, bermuamalah dengan si munafik. Sakit ya bila kita bermuamalah, berhubungan dengan si munafik. Dia pinjam duit kita, ada niat sengaja tak nak bayar. Dia jual barang dengan kita, sengaja jual barang yang ada kecacatan. Sebab tu orang kata selalu orang yang luruh bendul, yang baik sangat dia lah yang selalu kena tipu. Ustazah, mudah sangat percaya. Jadi saja orang beriman, anda akan dilindungi oleh Allah. Biar rasa macam rugi di dunia, anda akan menjadi manusia yang sangat untung di akhirat bila mana anda dilindungi oleh Allah. Kuatkan semangat, jitukan keimanan, bersihkan hati-hati kita. Bulan Zulhijjah ini khususnya 10 hari yang pertama, gandakan amal salihat. Berakhir bagi yang mampu dengan ibadah korban, fasalli li rabbika wanhar pada 10 Zulhijjah, sambung pada hari tasyrik 11, 12, 13. Selamat meraihkan Zulhijjah. InsyaAllah pelajaran hari ini 3 ciri munafik. Orang yang berhutang tak nak bayar, orang yang berjual beli dan ada niat untuk menipu. Yang ketiga, ghasab, mengambil tanah walau sejengkal, akan dihumban, akan dibenamkan ke dalam 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Ini bukan Ustazah Zai yang cakap. Ustazah Zai orang jahil. Tolong bacakan isi kitab. Ustazah Zai dapat pelajaran, anda juga. Jom sama-sama kita amalkan. Berdoa pada Allah, Allah hindar kita daripada kemunafikan, daripada bisikan syaitan, daripada hasutan nafsu. Kita hanya ikut rapat-rapat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak atas perhatian. Ampun maaf banyak-banyak. Semoga Allah redha.
Moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.